Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi jam 12 tengah hari ini, 1 Mac hari Isnin. Wanita hari ini kembali lagi di minggu yang baharu. Bermula hari ini Isnin sehingga Sabtu jam 12 tengah hari. Terima kasih kerana bersama dengan kami dan sepanjang minggu dan setiap kali kami akan sentiasa membawakan topik-topik menarik untuk anda, termasuklah pada hari ini. Tetapi sebelum itu juga berbicara mengenai 1 Mac ini, mungkin ramai yang tak perasan, mungkin ramai yang tak sedar, sebenarnya tahun ini kita tidak ada tarikh 29 Februari seperti tahun lepas. Jadi mana-mana rakan-rakan anda yang lahir pada tahun lompat tu 29 Februari tu, rasanya hari inilah hari yang paling sesuai untuk mengucapkan selamat hari jadi kepada anak-anak ataupun baby tahun lompat, iaitu pada 29 Februari. Jadi selamat hari jadi kepada anda yang lahir pada 29 Februari. Tapi apapun, hari ini 1 Mac, apa kata sebagai pembuka kepada wanita hari ini, kita imbas serba sedikit informasi terkini mengenai statistik pandemik COVID-19, di mana kalau kita lihat ini adalah statistik terkini. Kes baru 2,437, manakala kes sembuh adalah 3,251. Dan kalau kita melihat kes positif mengikut negeri, agak konsisten, di mana sememangnya di Selangor adalah antara yang tertinggi, juga di Johor. Dan kalau kita lihat daripada keseluruhannya di Malaysia sepanjang tempoh ini adalah 300,752. Okey, apa yang saya nak tumpukan kembali adalah kepada statistik awal tadi, kes baru, kes sembuh baharu, di mana kalau kita dapat menyaksikan, apa yang kita boleh simpulkan, keadaan adalah terkawal, tidak meningkat secara drastik, maupun kesembuhan yang juga terlalu drastik. Jadi saya kira kita haruslah bersama-sama untuk menjaga ataupun terus memperbaiki situasi ini, dan graf semakin menurun. Dan saya ucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia, dan kita harap ianya akan terus menurun, dan kita mesti menang untuk menentang COVID-19 ini, apatah lagi dengan kehadiran vaksin yang memberi sinar baru kepada kita semua. Baik. Okey, hari ini juga suatu hari yang cukup menceriakan kepada anak-anak kalau darjah 1, darjah 2, kerana mereka kembali ke sekolah. Jadi kita cukup seronok hari ini, kita nak tengok reaksi anak-anak ini, apa agaknya mereka akan kata, mereka rasa bila nak kembali ke sekolah ni. Kita saksikan. Apa perasaan nak pergi sekolah ni? Seronok sangat. Sebab apa seronok? Sebab ramai kawan. Kalau kat rumah tak ada kawan. Lepas tu dapat kasut baru, dapat beg baru, semua baru. Apa perasaan nak pergi sekolah ni? Seronok. Sebab apa seronok? Sebab boleh jumpa kawan, boleh belajar dengan cikgu. Ada rasa takut tak nak pergi sekolah? Ada. Kenapa nak takut? Sebab COVID ada lagi. Apa abang rasa nak pergi sekolah ni? Best. Teruja. Tengoklah Mami. Apa perasaan adik nak pergi sekolah? Seronok. Tak sabar nak pergi sekolah. Kenapa? Sebab dapat jumpa kawan-kawan dengan cikgu. Tak takut COVID? Saya ada mask dengan hand sanitizer. Saya akan cuci tangan selalu. Kak, kakak darjah berapa? 1. Darjah 1. Okey, kakak suka tak pergi sekolah? Suka? Suka. So sekarang ni kakak sentiasa kena pakai apa tu? Mask. Pakai mask, jaga. Menggarapkan Okey, kena patuh kopi. SOP. Okey, so kalau jumpa orang kakak kena buat macam mana? Okey, good. Seronok tak pergi sekolah? Seronok. Kenapa seronok pergi sekolah? Sebab boleh jumpa kawan-kawan dengan cikgu.
Comelnya adik-adik darjah 1 dan darjah 2 kita cukup bersemangat nak pergi ke sekolah. Tapi saya yakin bukan adik-adik darjah 1 dan darjah 2 je yang semangat. Ibu bapa pun turut bersemangat dan diharapkan semangat ini dapat berterusan sehingga habis sesi persekolahan hujung tahun nanti. Okey, baik. Hari ini kami di Wanita Hari ini ada pelbagai perkongsian menarik yang nak diceritakan bersama dengan anda. Sebelum kami war-warkan apakah topik yang akan kami bincangkan pada hari ini, Yana nak berkongsi tentang tips ringkas yang dibawakan oleh Nestle Lactogrow sebagai idea aktiviti untuk dilakukan bersama keluarga agar semua lebih ceria. Tips inspirasi Grow Happy nombor 42 iaitu main tangkap gambar. Si manja mesti suka aktiviti ni. Kalau ada masa, bawa mereka ke taman permainan ataupun di sekitar rumah. Berikan telefon ataupun kamera biasa dan ajar si manja mengambil gambar objek di sekelilingnya. Bila selesai, suruh dia bercerita tentang gambar yang diambilnya itu. Kreatif boleh dipupuk dari kecil. Si manja akan suka aktiviti begini jika perutnya selesa. Pastikan dia selesa dengan Nestle Lactogrow, barulah dia ceria. Jadi kepada ibu bapa di luar sana, kalau ada kamera ataupun telefon sekalipun, boleh suruh anak-anak anda ambil gambar, lepas tu kongsikan tentang apa gambar yang mereka ambil tu. Dapat mencungkil kreativiti anak-anak kita katanya. Baik, balik kepada topik yang akan kami bincangkan pada hari ini. Sebelum kita pergi ke topik itu, ada satu paparan menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda yang berkait rapat dengan topik kita. Nak tahu apa? Jom sama-sama kita saksikan. Kasihku tersayang, tetaplah berjuang sampai papa bilang halalkan aku sayang. Mama papa ingin lihat perjuangan dirimu untuk bisa memiliki putri sayang baru. Semoga kekal abadi bahagia ke anak cucu. Okey, memang ringkas tetapi seberzikit itulah dia mengenai seorang ibu tunggal yang syukur ditakdirkan bertemu dengan jodoh dengan lelaki yang muda 9 tahun daripadanya. Memang pada peringkat awal dia katanya banyak sisi pendapat dengan bakal suami dan sebagainya. Tapi alhamdulillah itulah dinamakan jodoh. Jadi itu ada berkaitan dengan topik kita pada hari ini, Yana. Iaitu usia bukan penghalang cinta. Dan saya kira rata-rata dalam kalangan selebriti pun perkahwinan yang jarak usianya jauh antara suami dan isteri ni tu bukan lagi sesuatu yang asing. Tetapi kenapa masih lagi ada stigma dalam kalangan masyarakat yang mengatakan kalau isteri lebih berusia ini, mungkin dikatakan isteri ini lebih queen control dan suami itu pula lebih manja kot. Tapi sebenarnya ini adalah satu perkara yang sangat menarik untuk kita bincangkan kerana masa kini kalau kita sedari sebenarnya lebih banyak lelaki lebih muda jodohnya dengan wanita yang lebih berusia. Mungkin ada sebab-sebab, mungkin ada tarikan, tetapi tidak dilupakan juga mungkin ada isu-isu yang boleh berbangkit. Selalunya bila orang kata lelaki ini adalah pemimpin, tapi okey ke lelaki lebih muda ni memimpin? Dan kalau perempuan itu pula lebih berusia, adakah perempuan ini lebih bijak mengendalikan situasi, terutamanya kalau lelaki ini pula yang jenis manja, jenis tidak begitu matang dan sebagainya. Ini yang kami nak menarik perhatian dan minat anda untuk berkongsi pendapat anda semua bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Tinggalkannya di ruangan komen di bawah. InsyaAllah nanti kalau ada masa, kalau sempat, kami akan cuba membaca komen anda. Hari ini tetamu-tetamu kita cukup hebat, cukup menarik nak bincang isu ini. Tapi sebelum kita berehat, saya nak tanya pada Yana, betul ke Yana yang ada kisah saya terbaca macam ada Yana dirisik dan sebagainya tu? Nanti kita PM tu ya. Tak ada, saya lepas ni saya nakkan jawapan tu. Jadi kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Ini orang Wanita Hari Ini. Mak, tua-tua ganyut pun nanti jadi menantu mak juga. Barum sukakan dia, Barum cintakan dia, Mak. Cinta? Menana telinga aku ni mendengarnya, Barum. Kau sedar tak, kau tak perasan ke? Si Mila tu dah sama bahaya dengan mak ni. Mak ni pun kalau dipakaikan bedak, sekati macam dia tu pun lebih lawa lagi, Barum. Ya Allah, aku agak kau ni dah kena ubat guna-guna janda gatal tu. Astaghfirullahalazim, Mak. Apa yang Mak nak kisah sangat, tua ke muda ke, janda ke anak dara? Kan dia nak jadi menantu Mak juga. Apa yang Mila nak risaukan? Mila dah jadi isteri abang. Mak tak boleh cakap apa. Yalah, isteri abang, bukan isteri mak.
Menantu mak. Tapi menantu yang bukan pilihan dia. Mila kan dah tua. Mana padan dengan abang kan? Mila, dah berapa kali abang cakap, jangan sebut lagi perkara tu. Dah jodoh kita. Pada abang, Mila tetap cantik. Tak muda. Bang, Mila cantik lagi ke? Wow, cerita legend ni Farin. Mertua lakonan Rosie Ramli dan juga Kartina Aziz. Dan kalau dekat situ tadi kita ada dapat sedikit lah antara dialog yang disebut. Ni mesti kena ubat guna-guna ni. Kahwin dengan isteri lebih berusia ni. Lepas tu yang mertua tu, yang si ibu tu pula macam betul ke ni kan? Kadang-kadang mereka terfikir dan berkira juga untuk anak mereka. Betul. Jadi itulah topik kita pada hari ini. Usia bukan penghalang cinta. Jadi sebelum kita bersama dengan tetamu-tetamu, saya hutang tadi soalan. Okey, yang tadi saya dah tanya Yana, kisah yang risik betul. Okey, awak dengan Raja Syairan berapa jarak usia tu? Beza setahun. Dia lebih muda. Dia lebih muda setahun daripada saya. Maknanya Yana pun boleh bagi pendapat dalam topik kita pada hari ini. Ada dua kemungkinan tak sekarang ni. Okey. Kalau isteri itu lebih berusia daripada suaminya, dia akan jadi sama ada suami itu yang perlu mematangkan diri dia, ataupun isteri itu pun yang jadi lebih muda dari segi perwatakan dan juga cara dia membawa diri. Tapi pelbagai situasi boleh berlaku. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita kenalkan tetamu-tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Izu Islam dan juga Didi Alias dan juga perunding motivasi kita Amin Idris. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Mami Didi. Okey ke tu? Ya, dengar. Waalaikumsalam. Wow. Mami vote betul ya tengah-tengah hari ni nak pergi mana tu? Saya tengah bekerja. Awak bekerja dalam studio sejuk. Saya tengah cuti kat luar. Waalaikumsalam. Okey, kalau kita lihat mungkin Izu ada lagging sedikit tapi masih lagi boleh mendengar kita, tak ada masalah. Okey Yana, antara ketiga ni saya bagi Yana peluang nak tanya siapa dulu. Tapi kalau ikut jarak yang paling jauh sekali antara pasangan ialah Izu sebenarnya. Betul. Okey, Izu, jarak antara Izu dan juga Awin isterinya adalah sebanyak 8 tahun, betul? Izu? Okey. Mungkin ada lagging sikit tadi. 8 tahun betul. Okey. Tapi kan waktu awal-awal perkahwinan dulu kan, macam mana sebenarnya Izu membuat keputusan untuk menolak tepi faktor usia itu dan untuk go on dengan perkahwinan bersama dengan Awin? Okey, jangan risau, Izu tengah dengar tu. Okey, actually daripada awal lagi saya berkenalan dengan Awin. Kita orang tak pernah fikir pun pasal umur, tak kisah pasal umur. Macam gitulah. So bila berkahwin apa semua, bila dah bagi tahu dekat family pun tak ada tanya umur berapa ke apa ke. Dia just tanya, okey tak suka ke tak, pasangannya suka. And then kahwin. Tak ada fikir pasal pasangan, jarak umur ke macam mana, tak pernah terfikir langsung. Okey, bermakna memang betul cinta bukan usia bukan penghalang cinta. Jadi ini memang kira satu benda yang straightforward, cinta yang telah menyatukan mereka berdua tanpa ada sebarang isu dan pertikaian. Betul. Dan kalau Farin tengok sekarang ni gambar antara Izu dan juga Awin ni, nampak macam mereka ni seusia. Ini yang saya katakan tadi tau Farin. Sama ada suami tu yang akan mematangkan diri ataupun isteri tu yang akan nampak dan rasa lebih muda kerana pasangannya pun jauh lebih muda. Tapi Izu, saya nak tanya sikit lah Izu, bila tengok gambar ni terfikir pula saya nak tanya ni. Awak manja tak dengan Awin? Aish. Saya kasar. Okey. Awin pun manja dan saya pun manja. Nampak cinta tu. Okey, Mami Didi sih sebelum kita pergi kepada Amin. Okey, Mami jaraknya 3 tahun betul dengan Syam 3 tahun. Okey, 3 tahun. Jadi kita nak dengar pengalaman Mami sendiri. Ada suami yang jarak usianya lebih muda 3 tahun daripada Mami. Alah 3 tahun apa dia kisah sangat 3 tahun. Sekarang dah lebih ada 20 tahun pun, 25 tahun pun ada. Tapi masa sebelum ni kita orang pun tak ada fikir yang kita orang ni macam Izu cakap dah, kita orang tak fikir untuk bercinta. Maknanya masing-masing ikhlas untuk mengenali hati budi. Lepas tu kita follow the flow. Walaupun kita tahun muda daripada Mami, so kita follow the flow. Kalau rasa dia nak pakai seluar jeans, tak pakailah seluar jeans. Kalau dia nak pakai t-shirt, aku pakailah t-shirt. Ikut suami, surga kan bawa tapak kaki suami. Kadang-kadang tak payah.
Okey. Tapi kan, Mami, kalau tengok kan, Mami Didi dengan suami Abang Syam, nampak macam Mami lagi muda lah. Malam ni I belanja you. Okey, Mami, tapi tak apa. Selalu bila orang bercakap pasal suami lebih muda, dia ada selalu wanita akan kata, alamak ada masalah pula lah, laki aku ni tak matang lah. Laki aku ni tak boleh memimpin lah. Macam mana bila ada orang ada isu-isu yang macam tu bila berkahwin dengan lelaki yang lebih muda ni? Maknanya kalau dia dah terima seadanya, suami dia jauh lebih muda, dia sendiri yang kena matangkan suami dia. Dia sendiri yang untuk dia berkomunikasi, cara macam mana dia bercakap, matangkan dia. Pasal sebelum ni dia memang dia selalu macam, walaupun kita dia muda 3 tahun, tapi kadang perangai dia pun ada perangai budak-budak, dia tak mature. So kita sendiri yang akan sama-sama bimbing sama-sama, mana apa yang kurang, apa yang lebih, kita bergabung berdua. Apatah lagi, kaum lelaki ni memang lambat matang. Suka. Okey, baik. Kita dah tanya Izu, kita dah tanya juga Mami Didi Alias. Ya. Kau dengar kau bertanya Farin tu, dia sampai sekarang tak matang-matang. Kau tengoklah tu. Ya, betul Mami. Okey, baik. Kita nak tanya kepada Amin Idris pula. Kalau tadi Izu dan Mami Didi dah berkongsi tentang pengalaman mereka berkahwin dengan pasangan yang jauh lebih muda. Tetapi untuk Amin sendiri, bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandangan kalau dulu Rasulullah sendiri dan Sayyidatina Khadijah juga perbezaan umur yang begitu jauh pada waktu dan ketika dahulu. Tetapi sekarang ni kenapa masih lagi ada stigma dalam kalangan masyarakat yang merasakan macam isteri dia jauh lebih berusia lah. Okey ke perkahwinan tu? Okey, thank you Ayana. Pertama sekali saya mohon Yana tarik balik kenyataan lelaki lambat matang tadi ya. Wah, lambat kena tarik balik ke? Terima kasih Amin. Kita dengar dulu hujahnya, kita dengar dulu. Kedua, saya juga nak memperbetulkan beberapa salah faham kita tentang Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah. Sebab dalam Ar-Rahiqul Makhtum, satu kitab sirah yang dikarang oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri, beliau menyebut rupanya fakta yang mengatakan Khadijah berumur 40 tahun ketika bernikah dengan Nabi adalah fakta yang tidak sahih. Malah cerita itu juga dikatakan diriwayatkan oleh Syiah untuk memfitnah Siti Khadijah. Mengikut riwayat yang sahih, sebenarnya umur Khadijah ketika bernikah dengan Nabi adalah 28 tahun. Ada kata 30 tahun, bukan 40 tahun. Dan Rasulullah ketika itu, jangan pula kita kata, kalau gitu sama baik dengan Rasulullah. Tak, Rasulullah ketika bernikah dengan Khadijah, umurnya adalah 25 tahun. Masih lagi Khadijah lebih tua, at least 3 tahun daripada Nabi SAW. Tapi riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah bernikah dengan Khadijah ketika umur 40 tahun itu tidak sahih. Itu baru untuk kita semua. Betul. Terima kasih Amin. Ya, betul. Sebab kalau kita teliti hadis-hadis yang sahih, memang Khadijah tidak berumur 40 tahun. Okey, yang kedua, lelaki ni kita dimatangkan oleh perjalanan hidup. Tetapi pada masa yang sama juga, kena ingat lelaki ada juga kotak-kotak dalam hidup mereka yang disebut sebagai kotak kanak-kanak. Yang mana benda tu akan terselah bila kena dengan masa dan waktunya. Okay? Contoh bila dia bertemu dengan geng dia, dia mula menyelahkan sifat kanak-kanak dia. Betul tak Farin? Amin, saya rasakan Fahrin Ahmad punya kotak kanak-kanak ni sangat besar. Sangat besar. Betul Min. Okey. Tapi bila tiba pada masanya, dia boleh menunjukkan karakter dia yang matang. Okey. Tak dinafikan juga ada lelaki yang jenis dia tak reti nak menyesuaikan keadaan. Time dia, waktu dia kena matang, dia tak matang. Time sepatutnya dia kena down to earth macam layan dengan budak-budak, dia jadi konon-kononnya bajet dewasa. Dia tak reti nak menyesuaikan keadaan. So by the end of the day, it's all about dua perkara. Pertama, bagaimana kita dibesarkan, kan? Kedua, siapa orang di sekeliling kita yang membentuk bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Sebab saya percaya macam Abeju kita, kan? Memang dia ada sifat kanak-kanak dia, tetapi ada time juga dia serius. Ya, betul. Mami kita pun ada time dia buat perangai meroyan dia. Ada ketika dia perlu serius, dia serius. Okey. So kita kena perbaiki cara how do we adapt with the situation. Dia tak boleh selalu serius.
tak boleh selalu ke anak-anakan. Dia kena pelbagai. Okey, ini bermakna kematangan itu sebenarnya diukur daripada mungkin pendedahan, pengalaman yang mereka lalui. Environment juga kot. Dan betul juga kadang-kadang ada orang kita tengok mereka dah berusia tapi tak matang-matang pun ada juga sebenarnya. Okey, Izu, kita dah dengar Amin menerangkan tentang jarak, tentang kematangan dan sebagainya. Okey, Izu sendirilah jarak memang kita dah tahu jarak 8 tahun tu ada sebarang cabaran-cabaran tersendiri tak di anda dan Awin dan juga dengan orang luar, persepsi orang luar tentang perkahwinan anda ni? Memang akan ada masalah sebab ialah bila kita kahwin, bila orang tahu umur kita jarak kan, so orang kata ni Awi pun pernah kena orang tuduh dia berumur Izu. Oh lemak. Apalah kan. So kalau kita tengok dekat social media memang teruklah orang tak suka kita orang, tak tahu sebab apa. Sedangkan family kita orang di sekeliling kita orang dan kita orang sendiri kita rasa okey je dengan hubungan kita orang, tak ada masalah pun dengan umur, tak ada masalah pun dengan satu family kita orang. Orang-orang luar pula yang cuba nak provoke, cuba nak kata itu, cuba nak kata ini. So benda-benda macam gitulah yang sedikit sebanyak ganggu juga pemikiran kita orang. Cuma kita macam Izu dengan Awin selalu bagi kita Izu, jangan fikir pasal orang. Izu pun sama, akan selalu bagi tahu kat Awin, jangan fikir pasal orang. Yang nak hidup bahagia ni kita, bukan orang lain. Yang penting cinta tu. Izu? Betul. Lambat sampai. Tapi saya suka apa yang Izu katakan tadi, yang bercinta tu. Lambat sikit. Tapi nak say thank you dekat Abang Amin tu. Saya suka apa yang Izu cakap. Yang bercinta tu kita berdua tak perlu mendapat approval daripada orang di sekeliling, apatah lagi orang yang kita sendiri tidak kenal. Tapi Yana nak tanya jugalah dekat Mami Didi kan. Ada juga orang yang beranggapan kalau wanita yang lebih dominan, yang alpha ni, lebih sesuai untuk berkahwin dengan lelaki yang jauh lebih muda daripada dia. Sebab wanita yang alpha ataupun yang lebih dominan ni sebenarnya lagi suka membuat keputusan. Jadi bila berkahwin dengan lelaki yang lebih muda ni, dia orang tak kerti buat keputusan kot ya Mami? Mami, soalan ni untuk Mami. Mami dengar ke? Lah. Apa dia? Mami? Okey. Hello? Mami. Mami dengar ke soalan tadi? Dengar. Korang Okey. dengar Mami tak? Okey, kami tanya ni Mami, pasal orang kata Mami queen control. Mana tahu? Tak Okey. adalah, bukan queen control. Memang selalu keputusan kebanyakan Mami yang buat keputusan. Kenapa macam tu Mami? Ada lambat sikit. Dia akan jadi lambat pasal dia tapi lately ni memang semenjak kami ni dah lebih 10 tahun berkahwin. So kadang-kadang kita berbincang lah. Kadang-kadang bincang keputusan juga tetap aku juga untuk bincang dengan dia. Bincang kadang 3 hari, kadang 3 minggu. Tapi keputusan tetap yang aku punya idea pun Tapi tak apa, Mami pun kalau kita dengar-dengar kawan-kawan bercerita pun, Mami ni isteri solehah yang sangat menghormati suami. Betul. Dekat studio makan bersuap tau. Okey, kita kembali pada Amin. Okey Amin, kita dah melihat situasi pengalaman daripada rakan-rakan kita sendiri. Sebenarnya selalu yang kita katakan, okey, dia punca dia adalah cinta. Alhamdulillah berjodoh, okey. Tetapi ada pelbagai persepsi, pelbagai mungkin juga isu berbangkit yang boleh wujud daripada perkahwinan yang jarak usianya sangat jauh ini, yang mungkin orang tak perasan agaknya Amin. Silakan. Betul. Ramai orang bila bercakap tentang bercinta ni, bagi mereka mesti cinta sahaja. Apa yang Farin sebut betul, mesti cinta. Tapi kalau cinta semata-mata tak cukup. Sebab tu saya kadang-kadang menyampah dengan budak-budak universiti. Guys, macam mana cinta tu nak kekal selamanya? Dia orang jawab dengan penuh confident, cinta sejati. Saya kata tak adanya. Sebab cinta tu dia mula-mula. Yang menjadikan perkahwinan itu kekal lama adalah memahami dan menerima yang lebih dan yang kurang. Ulang sekali lagi ya. Yang mengekalkan perkahwinan ialah memahami dan menerima yang lebih dan yang kurang. Sebab sebelum kita kahwin, semua indah.
Ya. Kan? Tanyalah Benju ke mami kita ke. Sebelum kahwin, kita nampak bakal pasangan kita. Prince Charming tu. Semua sempurna lah kan. Isteri boleh tengok bakal suami. Wow, Masya Allah, solehnya. Bila dah kahwin? Sekali dah ya Allah, ya ampun. Dengan kain plekatnya letak berata. Kalau selam dalam sungai, yang buaya-buaya timbul. Dia pun tak plekat kan. Baru tahu perangai sebenar. Tapi kenapa ada je pasangan-pasangan walaupun begitu dia boleh bahagia sebab dia menerima yang baik dan dia menerima yang buruk. Saya suka Benju jawab tadi. Dia kata memang ada cabaran dalam perkahwinan. Semua ada. Saya pun kata alah mentang-mentang aku motivator. Tak adanya. Motivator pun ada masalah juga dalam perkahwinan kan. Ada masa bini merajuk, ada masa tersalah cakap, ada masa terkantoi buat benda bongok. Biasa. Tapi macam mana kita mengurus tu, ia adalah soal memahami, menerima yang lebih dan menerima yang kurang. Saya ingat kemarin masa kita belajar law dulu, even Yaina masa kita belajar family law, kan ada case Corbett versus Corbett, ada case Hyde versus Hyde kan. Itu case wajib hafal bagi budak law. Dalam bila kita baca law journal tu, dia sebut marriage is not about marriage per se. Marriage is about interaction between one to another. Perkahwinan adalah soal interaksi daripada seorang kepada orang yang lain. So kalau kita tak berinteraksi, kita berprasangka, berprejudis kan, cepat menghukum, payahlah. Betul. Sebab tu apa yang Mami buat, bila dia buat keputusan, dia tak salah. Dengan syarat dua-dua setuju. Okeylah. Kan? Dan lain pasangan mungkin dia punya cara tu berbeza. Jadi tak boleh nak samakan setiap pasangan tu dengan pasangan yang lain. Dan Amin, saya tertarik juga bila saya tengok dekat TikTok kan, ada satu pasangan ni isterinya berusia 20 lebih dan suaminya berusia 60 tahun. Jadi perbezaannya cukup jauh di situ. Tetapi apa yang saya lihat yang dikongsikan oleh isterinya tadi adalah suaminya itu lebih matang, lebih memahami dan membenarkan apa yang dilakukannya selagi mana mereka bersetuju antara mereka berdua. Jadi usia ataupun faktor jarak usia itu tidak memainkan peranan yang begitu besar lah untuk pasangan itu. Tak kira kalau suami ke isteri lagi muda, kalau dia orang main TikTok, redor je. Kan? Okey, tak apa, untuk tetamu-tamu kita, sebentar lagi kami akan kembali bersama dengan anda kerana terlebih dahulu ni kita nak kongsikan apa pendapat orang ramai di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Kita saksikan. Pasangan beza umur ni I tak kisah sebab dia lagi tua ke, lagi muda ke, yang penting kita kena tengok perwatakan dia, cara dia berfikir, cara dia bergaul dengan orang sekeliling dan juga keluarga dia. 2-3 tahun okey. Kalau kita dapatkan umur yang lebih jauh macam 10 tahun, kita dah hidup dalam zaman yang berbeza. Pemahaman pun berbeza, interest pun berbeza. Kalau diberi pilihan saya tak kisah muda atau tua, yang penting dia punya sifat kasih sayang, bertanggungjawab, betul langsung, itu yang penting dalam rumah tangga. Kalau saya tak nak pasangan yang terlalu banyak beza umur. Sama ada sama umur ataupun kalau paling tua pun mungkin dalam 5 tahun tua macam itu. Itu tidak menjadi masalah jika wanita tersebut tidak kisah tentang hal itu. Yang akan melabel wanita tersebut sebagai cougar ya. Tetapi kalau kita jenis tak kisah mulut orang nak cakap apa kita, tak ada masalah. Bagi I, benda tu perkara yang normal. Tua tak semestinya dia matang, ataupun bila dia muda tak semestinya dia ni kurang berpengalaman atau kurang matang dalam hubungan. So isu macam ni biarlah pasangan tu sendiri yang tentukan. Okey, rata-rata pendapat yang sangat menarik. Orang kata usia tu bukanlah satu isu, tapi yang penting persefahaman di antara kedua-dua pihak dan juga sifat dan juga sikap masing-masing sebenarnya. Okey, saya nak terus kepada Mami Didi. Kalau Mami dengar pada saya sekarang ni. Mami dengar ke? Halo Mami. Mami Didi. Okey, tak apa. Mami rasanya tengah berlakon. Tengah syuting tu rasanya tu. Ini Okey, Mami. Sibuk betul syuting. Okey, tapi apa pun terima kasih. Terima kasih. Masih lagi bersama dengan kita ni. Okey, Mami,
okey, Mami lebih berusia daripada Syam tu, 3 tahun kan. Tapi kadang-kadang kan orang bila tengok, ada tak pernah Mami kata, suami, I lagi tua daripada you tau. You kena dengar cakap I. Lepas tu mungkin ada satu situasi pasal isteri memang kena menghormati suami. Kena salam cium tangan, kena melayan suami. Wujud tak pernah tak situasi seperti itu dan juga kejanggalan yang Mami rasakan? Bagi Mami tak ada kot. Kita orang ni memang kepala brutal. Kita orang. Tapi menghormati, memahami adalah satu tunggak dia. Maksudnya, macam mana pun dia muda daripada kita, hormat tu kena ada. Salam, cium tangan. Maksudnya, kalau kata kita rasa macam tak boleh nak kontrol, kita fikir balik, ni suami aku lah, aku kena buang ego aku. Kalau aku pun buang ego aku, dia tetap suami aku walaupun kadang-kadang aku geram tengok muka dia. Ya? Okey. Macam Abang Syam kau ni, dia manusia yang tenang. Macam Tuhan tu cantumkan kita orang, yang aku ni panas, dia sejuk. So dia lah manusia yang menenangkan Mami kalau kata dalam keadaan aku tengah stres, aku tengah macam ada masalah, ada dugaan, ada apa. Dialah orang dia yang menenangkan. Okey. Memang. Nampaklah dia cool. Mami yang huara. Tapi kan, saya sebenarnya kan tertarik bila Mami cakap pasal kena menurunkan sedikit ego. Kalau macam Izu kan, ada tak Izu berada di situasi yang sebegini? Disebabkan Awin jauh lebih berusia daripada Izu, jadi Izu rasa macam tak apalah kita turunkan ego kita sebab kita nak menghormati isteri kita yang sebenarnya lebih berusia, dan mungkin apa yang dikatakan oleh Awin tu juga betul. Tetapi disebabkan ego kita, tapi kita kena turunkan ego. Kadang bukan apa ego, Izu, kita ni suami. Suami, you kena dengar cakap I. Kan? Wujud tak situasi macam tu? Kita suami. Kita suami, dia kena dengar cakap kita. Saya suruh dia kumpulkan baju-baju kotor semua. Kumpulkan. Saya nak masuk sekarang. Kumpulkan. Kita marah dia dulu. Kita buat. Tapi tak, untuk Izu dengan Amin, kita orang memang macam Amin juga kot, kita orang memang jenis yang gila-gila. So kita orang yang penting apa pun yang kita orang buat, saling menghormati antara satu sama lain, dan yang paling penting sekali, setiap keputusan yang kita buat kita kena bincang. So kalau rasa apa yang bagus datang daripada Awin, kita ikut apa yang Awin dah plan. So kalau apa yang bagus datang daripada Izu, kita ikut apa yang Izu plan. So kita balik berbincang lah. Kita tak ada kata selfish. Aku suami, kau kena ikut cakap aku. Sebab kau lebih berumur daripada aku kena ikut cakap kau. Tak ada. So kita orang memang give and take lah. Wah, saya kira itu satu tips yang cukup bagus yang dikongsikan oleh Izu tu tadi kan. Dia macam, dia tak kira lah siapa lebih berusia ataupun siapa suami ataupun isteri tu, tetapi kalau benda tu membawa kebaikan kepada pasangan tersebut, itulah yang terbaik untuk mereka. Mami, dah sampai dengan Syam dah. Inilah suami I yang kata bukan pada I tu. Memang nampak dia cool, Mami. Dia memang manusia tenang, ya, kadang beku. Okey, alang-alang lah kan. Kita tanyalah sikit Abang Syam. Tanya Abang Syam. Apa tu? Dia nak tanya kau. Tengok tu. Abang Syam. Ya, saya. Soalannya, macam mana Abang Syam boleh tahan dengan Mami Didi Alias ni? Macam mana boleh tahan dengan dia? Kita redor dia. Okey, Syam, terima kasih banyak kerana juga kepada Mami Didi kerana bersama tu sempat-sempat juga kita tanya-tanyakan. Okey, Amin, di penghujung perbincangan untuk topik kita pada hari inilah, usia bukan penghalang cinta. Jadi apa yang Amin boleh memberi pesan dan nasihat kepada masyarakat di luar sana tentang topik kita pada hari ini? Pertama, kita tak boleh menjadikan usia semata-mata sebagai alasan untuk menyebabkan kebahagiaan rumah tangga tak dapat dicapai. Sebab terlalu banyak juga statistik di dalam perceraian di Malaysia ni berlaku bukan sebab usia pun. Ada yang suami lagi tua pada isteri. Ada yang suami isteri sebaya tapi kes cerai boleh tahan. So kita tak boleh menyalahkan usia semata-mata. Yang kedua, Tuhan Maha Adil, Maha Kuasa. Allah bila memasangkan seseorang dengan kita, cantik dah. Tengok contoh tadi. Abeju dengan Awin. Awin sangat berbeza dengan Abeju.
Kalau Awin sebiji sama macam Abang Ju, saya rasa hurra ke? Sama juga Mami Didi tadi. Tengok macam mana Abang Syam jawab soalan. Satu patah. Bila you all tanya soalan kat Mama Didi tadi, tanya sepatah, dia punya jawapan 460 patah. Betul tak? Tapi bila tanya Abang Syam, soalan 40 patah, jawab sepatah. Nampak tak? Dia jawab satu je, Redo. Penat bagi mic kat dia. Pasang mic lagi lama daripada jawapan. Nampak tak? Sama juga. Macam saya ni, saya penceramah, saya motivator, saya pengacara. Isteri saya pendiam. Kalau isteri saya pun cakap banyak, jenis pengacara juga, rasanya talk show hari-hari kat rumah kan. Betul. So begitu indahnya Allah. Cantik. Yang rasanya Mama Didi, penontonnya Abang Syam. Okey. Amin. Okey, masa sangat mencemburui kita. Tiga-tiga tetamu kita semuanya hebat-hebat, semuanya sporting. Terima kasih sekali lagi kepada Amin, Mami Didi dan juga Izul Islam kerana bersama kita pada hari ini. Dan kita juga mendoakan agar hubungan anda suami isteri berkekalan hingga ke syurga. Amin, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Stay safe semua. Waalaikumsalam. Promo. Sempat lagi. Boleh Mami Didi. Jangan lupa, diam lagi Zu. Jangan lupa saksikan saya, Ulaina dan juga Mak Adam dalam Family Duo. Okey? Okey, Mami. Terima kasih. Terima kasih, Mami. Terima kasih semua. Okey. Datuk Jalal pun ada. Wah, kelas. Okey, salam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Beres. Okey, memang seronok hari ini. Walaupun topik ni dengarnya macam ringkas, macam santai sangat, tapi sebenarnya banyak pengisian yang menarik, pengalaman sebenar yang kita dapat boleh jadikan panduan pada hari ini, Ana. Betul, yang paling penting kita tak perlu nak memuaskan hati orang di sekeliling kita. Yang penting pasangan kita bahagia, keluarga kita bahagia dan orang terdekat dengan kita bahagia dengan kita. Tak kisahlah jarak usia tu pun. Jadi Ana insyaAllah bahagia. Saya pun jarak usia dengan isteri saya. Isteri saya lebih tua 2 tahun daripada saya. Tengok bahagia je Farin. Dah nak masuk anak kedua dah. Okey, pastikan anda tidak ke mana-mana kerana anda akan terus bahagia bersama wanita hari ini. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Ini topik kita tadi, usia bukan penghalang cinta dan usia juga bukan penghalang anda untuk kekal sihat dan juga cantik. Bersama dengan pengasas Asia Cosmetic and Healthcare, Dato' Azril Muhammad Razi yang telah pun bersedia dalam talian video kita. Assalamualaikum Dato'. Salam, khabar Farid? Baik, Alhamdulillah. Jadi Tok, tak kira usia pun mereka boleh kekal sihat, boleh kekal cantik dengan produk-produk berkualiti dari Asia. Silakan. Terima kasih Farin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini. Jumpa lagi hari ini di set wanita hari ini. Saya daripada office. Farin seperti Farin katakan tadi usia bukanlah penghalang. Saya pasti wanita juga tak perlu risau Kalau anda dah berusia tak perlu risau untuk kekal cantik Mana tahu boleh dapat jodoh lagi. Sebab apa saya kira pemakanan yang sihat sangat penting Kalau kita perhatikan PKP yang lama ni Farin. Tempoh PKP yang lama ni, ramai antara kita yang ada masalah bentuk fizikal tak menawan baju tak muat, rasa bengah, makan berlebihan dan paling penting membimbangkan kalaulah kita ada masalah kesihatan yang mana kadang-kadang kolesterol berlebihan perut dah naik, baju tak muat yang mana kalau rata-rata antara kita kadang-kadang ada masalah perhubungan suami menjauhkan diri sebabkan isteri kurang menawan dan sebagainya. Saya kira permasalahan ini mesti diatasi jangan lupa jaga pemakanan, jaga kesihatan amalkan diet yang sihat dan juga seimbang sebab apa? Pengambilan serat yang mencukupi sangat penting saya kira kalau kita diet tak sihat, tak seimbang dan saya juga faham ramai antara kita kadang-kadang dah cuba macam-macam diet. Atkins diet, keto diet, buat intermittent fasting tetapi tidak berhasil. Kadang-kadang pakai baju masih lagi tak muat, baju lama masih ketat, tak boleh pakai, tak boleh sarung. Jangan lupa dapatkan apple fiber Asia ataupun orange fiber Asia yang mana sangat-sangat membantu anda untuk mengecapi bentuk badan yang ideal sebab apa? Formulasi yang sangat istimewa ini apple fiber dicadangkan untuk berat badan kurang daripada 70 kg manakala orange fiber dicadangkan untuk berat badan melebihi 70 kg yang mana formulasi kedua-dua ini diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah mengandungi serat psyllium khas yang mana psyllium khas sangat-sangat baik dapat membantu
menyerap lebihan makanan tak terhadam, dalam masa sama juga membantu memberi rasa kenyang. Dan kalau kita perhatikan disebabkan oleh kekurangan serat yang mencukupi ramai di antara kita kadang-kadang yang ada masalah sembelit jadi pengambilan sistem khas yang terkandung di dalam apple fiber dan juga orange fiber ini sangat-sangat membantu anda untuk mengecapi bentuk dan juga berat badan yang sihat dan seimbang yang mana kalau anda perhatikan dengan pengambilan secara teratur anda boleh lepas ni gayakan pakaian ataupun baju yang diingini yang mana apple fiber biasa ni dengan harga RM130 dan orange fiber dijual dengan harga RM135 saja. Anda mampu miliki formulasi yang sangat-sangat istimewa ini. Rugi kalau anda tak cuba, dan saya sangat cadangkan anda amalkan orange fiber ataupun apple fiber biasa ini setiap kali selepas pengambilan makanan berat sama ada pada waktu tengah hari ataupun pada waktu malam sebelum tidur. Macam saya sendiri, saya akan amalkan sebelum tidur supaya besok pagi saya bangun lebih lawas 6 hingga 8 jam segala lebihan makanan yang saya makan tu akan hadam, lawas, keluar lemak lendir dan sebagainya, toksin, perut rasa lebih ringan dan bagi anda yang nak diet secara lebih sihat ataupun seimbang, boleh juga dapatkan cream white di Asani, yang mana cream white ni anda boleh amalkan pada waktu pagi ataupun tengah hari sebelum makan berat, yang mana selepas makan berat pada waktu pagi selepas sarapan dicadangkan, yang mana cream white ini dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan ianya didatangkan dengan 2 variasi perisa, coklat Belgium dan juga kopi Arabica. Formulasi cream white ini dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan, menyekat selera makan, mengurangkan selera makan anda. Kalau orange fiber tadi sebagai rumusan pelawasan, yang mana sebagai detox mula jadi anda amalkan selepas makan, yang mana cream white ini anda amalkan sebelum makan tengah hari maksudnya selepas sarapan pagi, dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan 6 hingga 8 jam, mengurangkan kita kadang-kadang nak snacking dan sebagainya, kerap makan, kerap rasa lapar. Yang mana formulasi cream white ni ada istimewanya diformulasi dengan Garcinia cambogia, citrus yang mana dapat membantu memberi rasa kenyang berpanjangan, menukar lemak kepada tenaga Itu yang sangat istimewa, dan harga cream white ni hanyalah RM45 sahaja. Dan jangan lupa juga dapatkan juga lotion panas asli ni anda boleh gunakan sebagai lotion urutan seberguna urut pada bahagian luaran, kesan rekahan, stretch mark dan juga boleh digunakan sebagai urutan pada bahagian badan, lutut dan sebagainya, Farin. Sangat selesa lotion ni sangat panas, dapat membantu kata orang tu memberi kesegaran kepada tubuh badan anda dan istimewanya lotion panas asli juga ada ramuan seperti collagen yang mana dapat membantu mengurangkan kesan rekahan, stretch mark dan harga lotion panas asli ni hanyalah RM26 saja. Dan saya menyeru kepada anda kat luar sana yang pernah gunakan lotion panas lain, boleh cuba dapatkan lotion panas asli ni extra hot. Sangat-sangat istimewa, formulasinya berbeza dengan lotion lain di pasaran. Dan insya-Allah seawal penggunaan anda akan dapat rasa kelainan Dan satu lagi, Farid, saya juga turut bawakan ni dia platinum drink yang mana platinum drink ni saya faham selalu saya katakan kepada anda semua, mencegah lebih baik daripada merawat, dan kemudiannya menjaga kesihatan sewaktu kita sihat adalah jauh lebih murah berbanding kita menjaga kesihatan sewaktu kita sakit, Farid. Betul. Yang mana formulasi platinum drink ni dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan. Formulasi yang sangat istimewa rumusan buah mulberry yang merupakan buah yang mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali yang mana sangat-sangat baik untuk mendapatkan kesihatan yang optimum yang mana buah mulberry ini tinggi dengan ramuan antibiotik semula jadi yang dipanggil anthocyanin yang mana ianya dapat membantu mencegah radikal bebas rumusan semula jadi ini sangat-sangat sihat kalau kita amalkan alhamdulillah maklum balas pengguna yang amalkan platinum drink ni mereka menunjukkan kesan perubahan terbaik sekali. Formulasi tanpa gula sesuai diamalkan untuk seisi keluarga kalau anak-anak anda kurang bertenaga, kurang cerdas nak ke sekolah dan sebagainya, boleh bagi 1 sudu ataupun 10 ml dah mencukupi. Bagi warga emas yang dah berusia ataupun usia seperti kita, boleh amalkan 1 hingga 2 sudu setiap kali pengambilan selepas sarapan pagi Dan paling penting, produk BIASA telah mendapat penganugerahan sebagai super brand dan juga super health brand selama 6 tahun berturut-turut dan mana anda juga, bagi anda yang inginkan konsultasi secara percuma, boleh hubungi online kami 1-800-88-3990, Farid. Kita juga ada promosi istimewa di jombai.my dengan potongan diskaun istimewa. Secara ringkas Farid, bagi anda yang nak cuba macam-macam diet yang nak bentuk badan lebih menawan yang lebih seimbang, tubuh badan yang sihat, jangan lupa dapatkan orange fiber ni anda amalkan setiap kali selepas makan berat pada waktu malam untuk lawas. Untuk memberi rasa kenyang yang berpanjangan, jangan lupa dapatkan cream white harga RM45. Lotion urutan serbaguna BIASA ni sangat bagus sebagai massage cream,
anda gunakan untuk mengurangkan rekahan harga RM26 dan juga Dan akhir sekali, untuk kesihatan yang lebih baik, jangan lupa dapatkan Platinum Drink harga sampai RM9, tetapi kita ada potongan diskaun yang sangat istimewa di seluruh toko jamu dan juga di Jombai.my Farid. Terima kasih, pastikan V Asia baru beli. Terima kasih sekali lagi Datuk Azri Muhammad Razif, pengasas V Asia, kerana bersama dengan kita dengan produk-produk berkualiti dari mereka. Jadi kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, hari ini akan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terhati dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa meski. Okey, setiap apa terjadi pasti ada hikmahnya seandai kita ingin mencari peluang, mencari hikmah itu. Dan inilah yang terjadi kepada dua orang pelajar ni, Ahmad Amzar Airil dan juga Danish Aiman, yang mana mereka berdua sebabkan terkandas disebabkan oleh PKP dekat kolej mereka, dan memandangkan mereka juga adalah pelajar perakaunan. Minat Jadi mereka, berniaga. Betul, minat berniaga. Mereka telah berjaya meraih sebanyak RM19,000 hasil daripada menjual pakaian brand mereka sendiri. Wah, okey, mereka berada di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, tapi apa pun perniagaan Yana, yang penting kalau kita lihat mereka ni, mereka tak malu-malu untuk mempromosikan. Ketuk setiap pintu di kolej mereka, melayan WhatsApp, sentiasa melakukan promosi tanpa henti. Dan kita harapkan dengan adanya perkongsian seperti ini memberi inspirasi, memberikan semangat pada mereka yang merasakan tengah kesempitan sekarang ni, Yana. Betul, dan sekiranya lalang tu mereka tengah belajar perakaunan ni, buat bisnes tu secara tak langsung dah jadi praktikal pula. Lepas tu orang kata ramai gelak, nombor kena blok. Sudah. Okey, tapi satu inspirasi yang cukup menarik untuk kita sepanjang pandemik COVID-19 ini. Okey, baik. Kita akan kembali pada hari esok. Yang ini anak saya suka makannya. Oh ya ke? Saya pun suka makan juga. Tambah lagi kalau bubur tu, dia ada lauk pauk dekat dalam. Betul, tapi bubur pelbagai variasi bubur. Ada yang manis, ada yang pedas, ada yang bubur nasi dan sebagainya. Jadi esok kami akan kongsikan pelbagai resepi dan juga tips untuk menjadikan bubur anda yang sedap sebenarnya. Jadi jangan lupa temu janji anda bersama Wanita Hari ini esok pukul 12 tengah hari. Kami mundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Stay safe semua. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cekal hati siapa yang tabah berani. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia siapa lagi? Wanita hari ini